Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Kita akan mula dengan bab yang pertama, dan buku ini, tuan-tuan dan puan, seperti mana yang kita maklum, antara buku yang terbaik, bestseller dunia, bukan di Malaysia tapi dunia. Jadi kita sama-sama baca dan kita lihat bagaimana para ulama menentukan sesuatu hukum. Nak tentukan suatu hukum ini dia bukan suatu perkara yang mudah. Begitulah juga apa yang dibuat oleh para mufti di Malaysia. Yang mana mufti-mufti ini nak tentukan suatu hukum tu bukan suatu perkara yang ambil mudah. Masuk mesyuarat, bagi tahu kata haram, nak haram, tak boleh. Nak kata wajib, tak boleh. Mudah-mudah, tak ada. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis yang kata wajib, maka mereka takkan berani nak kata wajib. Kalau katakan benda tu tidak ada sebut kata haram, tiba-tiba kita nak kata haram, tak boleh mudah-mudah nak kata haram. Kecuali kita mempunyai dalil dan hujah yang kuat. Tambah-tambah dalam isu semasa. Fiqh ni dia hidup. Itu sebabnya tuan-tuan, bila kita baca kitab fiqh, benda tu hidup. Dia macam sains. Fiqh ni macam sains. Itu sebab kaedah awal-awal lagi dah sebut, al-ahkam tataghayyar bi taghayyuril azman wal amakin. Hukum itu berubah ikut keadaan dan tempat. Contoh, bila berlaku COVID-19, kan hukum banyak berubah ni. Mana ada orang semayang raya dekat dalam rumah? Tak pernah berlaku kan? Tapi bila COVID berlaku, sebab apa? Hukum berubah ikut keadaan dan tempat. Tambah-tambah musim COVID, banyak benda baru terpaksa diijtihad, dibuat oleh para mufti apabila dilihat ia sesuai. Kita kat Malaysia alhamdulillah ada ramai mufti tu tuan. Negara-negara lain seorang je, yang lain ahli jawatan kuasa. Kita mufti-mufti ini yang dilantik oleh negeri-negeri berkumpul, boleh bincang satu hukum sampai dapat hukum dia. Termasuklah semayang jarak-jarak. Oh, ramai betul orang tanya, tuan-tuan. Saya sampai hari ni pun ada orang tanya jarak-jarak. Ni apa nak jadi ni semayang ikut Yahudi? Yahudi tak semayang bang. Apa pula semayang ikut Yahudi? Yahudi tak semayang. Yahudi, kalau orang dia cakap kata nampak Yahudi semayang ni jarak-jarak, cuba tanya dia orang, bila dia tengok Yahudi semayang? Saya lebih 10 kali dah tengok Yahudi semayang. Sebab saya pergi sana. Bukan pergi Israel, saya pergi Palestin. Masjid Aqsa tu dia pecah 4. So kita masuk yang Yahudi punya kawasan, tengok macam mana dia orang semayang. Dia orang pun rapat-rapat juga. Jadi maknanya tuan-tuan, bila semayang jarak-jarak ni dunia yang tentukan. Bukan dunia tu WHO, tak. Yang tentukan ni adalah ulama-ulama, mufti-mufti dunia. Jadi itu sebabnya, macam kita hari ni semayang solatul khauf. Saya selalu cakap, orang kata, ustaz, mana dalil kata semayang jarak-jarak? Nabi tak pernah semayang jarak. Siapa cakap? Cuba tengok semayang khauf. Semayang khauf bukan saja semayang jarak, dia berjalan lagi. Pegang pedang, pegang tombak dan macam-macam lagi. Itu semuanya benda-benda yang telah dibincang ulama. Dan satu dunia ulama bincang, takkanlah kita nak kata ulama tu semua salah. Kecuali lah kita ni hebat macam dia orang. Orang kata, ustaz, ulama dunia ni macam mana? Ulama yang macam mana tu? Dia tanya pula saya. Ulama Azhar, Universiti Al-Azhar, dia panggil Syekhul Azhar. Nak jadi Syekh Azhar ni, pertama dia kena hafaz Quran. Tu pastilah tu. Yang ambil medik dekat Mesir pun buruk-buruk pun 8 juzuk Mesir, sebab dia wajib hafal Quran tu, subjek wajib. Kalau untuk orang Arab kat sana wajib hafal 30 juzuk.
Tu orang Arab sana. Ni Syekh Azhar dia wajib hafal Quran. Ingat Quran tu macam ingat Fatihah. Nombor 2 tafsir. Nombor 3 alim bahasa Arab. Nombor 4 hadis dia hafal. Tak kurang lah 1000 hadis, tak kurang lah tuan-tuan. Dia hafal dalam kepala dia ni. Kita tuan-tuan nak cakap ulama tu salah. Alik bata pun silap. Kita nak kata ulama tu silap tak boleh lah. So kena berhati-hati dalam kita menyampaikan sesuatu perkara. Jadi dalam hal ni kita bincang dan kita belajar. Terus. Kita belajar, kita baca kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ni Syekh ni ada lagi, hidup lagi ni. Tapi kalau tak kerana dia sakit, dia uzur tuan-tuan, saya rasa keluar pula buku tentang fatwa COVID. Sebab dia setiap orang kata apa? Setiap ada isu semasa dia akan keluar. Dalam perbankan banyak tentang zakat 3 jilid. Yang kita guna kat Malaysia, kat dunia ni 3 jilid rujuk buku dia. Jadi sekarang ni kita sama-sama belajar. Senang kalau jadi apa-apa kita tahu kenapa mufti tentukan hukum ni, mesti ada sebab. Ada sebab. Atas saya sendiri tuan-tuan, saya kat universiti saya mengajar 4 mazhab. Untuk pelajar masters, pelajar PhD dan juga pelajar BA. Memang 4 mazhab. Dalam politik 4 mazhab. Tapi bila sampai bab hukum Malaysia fatwa, saya akan ikut fatwa mufti tempat saya. Saya duduk kat Selangor, saya ikut mufti Selangor. Duduk kat Negeri Sembilan, saya ikut mufti Negeri Sembilan. Sebab kena hormat mufti negeri masing-masing. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Apa prinsip yang pertama? Dia ada 11 prinsip dalam nak tentukan suatu hukum. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap perkara itu adalah harus. Hatta yadullad dalil ala tahrim. Sehinggalah terdapat dalil yang mengatakan ia haram. Contoh. Kita nak kata sekarang ni vaksin haram. Apa bukti dia? So kena ada bukti. Oh ni ada orang dekat Putrajaya, lepas saya khutbah Jumaat, ada orang datang jumpa saya. Dia jumpa saya, dia kata dia ni anti vaksin lah. Bagus dia ni, anti vaksin pun dia geng kuliah saya. Dia tak ada lah nak maki hamun, tak ada. Dia kata, Ustaz, saya ni nak minta tolong Ustaz baca sikit data-data yang saya ada ni. Saya kata, bagus. Buat mainlah data tu. Saya memang akan baca kalau katakan betul menunjukkan bahawa kematian itu dibawa, ditunjukkan oleh KKM, lepas tu memang betul benda tu berlaku, memang disebabkan vaksin dan sebagainya. InsyaAllah, saya sendiri akan bagi tahu dekat para mufti. Jumpa mufti tu, bagi tahu kat mufti ni, kita bagi tahu sebab kita alhamdulillah ada hubungan yang baik. Sampailah dia hantarlah di email. So saya bacalah. Dia kata kematian berlaku banyak ni. Ramai orang mati ni. Apa rujukan dia? WhatsApp. Tak boleh lah macam tu. Saya kata saya nak data yang daripada laporan hospital yang mengatakan dia mati disebabkan ni. Tak ada. Macam mana kita nak kata dia haram? Tak boleh, satu. Nombor 2, dia kata ada unsur-unsur babi. Saya kata macam mana ada unsur babi? Mana rujukan ni? Ada. Dia pun macam print screen itu dia bawa yang Google punya tu. Macam saya ahli akademik, saya tak boleh tengok daripada Google. Saya kena tengok apa source yang betul. Rujukan yang betul, kajian daripada mana? Kajian tu yang menunjukkan bahawa dalam vaksin tu ada babi. Dan memang terbukti ia memang betul-betul babi dan tidak berlaku istihalah. Oh, banyak isu saya nak cakap kat sini. Kalau nak cakap istihalah, tuan-tuan, satu tajuk istihalah saja pun mungkin 3 minggu. Sebab dia tajuk dia banyak, benda nak kena tengok. Istihalah lain pula, istihlak lain pula. Saya kata macam mana kita nak kata dia haram? Oh, tak boleh. Kematian. KKM buat keluar, daripada kematian yang banyak, 20 juta yang dah vaksin, baru 0.04%. Memang ada yang mati. Memang tak ada dinafikan lah. Memang ada yang mati disebabkan selepas vaksin, dikatakan lepas vaksin meninggal dunia. Ada. Tapi kena cek pula apa sebab dia. Ada yang mati sebab jantung. Semua tu memang benda yang dikatakan kesan-kesan sampingan. Dia panggil kesan tarik yang datang. So tak boleh nak buat apa. Hatta kita makan, contoh tuan-tuan, makan ubat. Baru sekejap sembang dengan doktor pakar. Kawan saya ni pensyarah juga, dia darah naik tinggi sangat.
169. Muda lagi. Macam saya juga orang tukang. Tak adalah muda sangat, dalam 40-an dah, 45 dah. 169. Minta cuti nak pergi berehat dekat mana-mana lah, dekat-dekat dalam Selangor ni. Dekat Selangor lah. So, baru nak makan ubat. Setelah 1 tahun darah dia memang tinggi, tak mau makan ubat. Sebab doktor pun kawan-kawan. Doktor cakap kat dia, ni kena makan ubat ni, Syekh. Cuma bila makan ubat ni, ubat darah tinggi, kena ingatlah ada beberapa kesan lah. Jadi kalau boleh you jaga diet, makan tu kurang, banyakkan exercise, jangan stres, tidur kena cukup. You cuba amalkan setahun. Kalau okey, tak payah makan ubat. Tapi kalau tak okey, masih duk main 169, 140 ke atas, wajib makan. Rebah, wabillahi taufiq. Baik, you anak kecil-kecil lagi. Dia pun try lah setahun. Tak sampai setahun pun. Masa musim COVID pun ni. Darah dia naik-naik dan terus naik. Dan baru ni, dia jumpa doktor, doktor kata, dah, kena makan ubat. Cuma kena ingat, lepas makan ubat ni ada beberapa kesan lah. Kesan dia, buah pinggang. Akan ada kesan. Akan ada masalah lain lah. Kalau kita kurang minum air. Ni air kosong ni. Semua ubat yang kita makan atas muka bumi ni memang ada kesan. Cumanya, mana dia kena timbang tara dalam bab nak tentukan hukum ni. Makan tu ada kesan dia sikit, buah pinggang sikit. Kalau kita kurang minum air. Tapi kalau tak makan, lagi mudaratnya besar. Kena stroke. Tak boleh lah. Contoh kedua. Kita kena dialisis. Na'udzubillah lah, minta jauh dialisis, tuan-tuan. Dialisis ni hatta COVID ya. Kalau ada kawan saya kena COVID baru ni, tak faham. Dia memang dengan saya baik lah. Walaupun saya selalu suruh orang ambil vaksin, dia antara yang tak nak. Dia kata tak apa Ustaz, saya tak nak ambil vaksin. Saya kata tak apa, tak ada masalah, bukan wajib. Hukumnya harus. Tapi kalau tak ambil, you nak pergi jumpa orang payahlah, bahayalah. Macam saya vaksin. Kalau hantar you jumpa saya, you bawa saya insya-Allah lah protected. Insya-Allah dengan izin Allah, dengan saya jaga makan madunya, makan ni semua, saya ambil vaksin, insya-Allah. Kalau kena pun tahap 1, 2. Itu pun yang terbukti. Dekat Sarawak, saya telefon yang kan kes naik kan. Dia paling tinggi 2. Tahap 2. 90% lebih. Jadi maknanya dia tak sampai ke tahap 4 dan 5. Tahap 5 ni failure. Tu buah pinggang boleh rosak. Jadi kawan saya ni nak jadikan rezeki dia lah. Dia kena sebab driver dia kena. Driver dia ni dah vaksin 2. Tapi kena juga. Cuma dia hanya batuk dan selsema saja. Tak masuk hospital, dia cuma kena kuarantin. Dia ni pula demam. Hari ni demam, esok masuk hospital. Masuk hospital, lusa tahap 5 terus. Buah pinggang tu failure. Tapi alhamdulillah selepas ditidurkan dia hidup, dia tak mati. Kita orang semua baca Yasin dah. Alhamdulillah hidup, cuma dia akan buat dialisis. Seumur hidup lah. Cuma baru ni dia tanya, dia kata, Syekh, saya kena buat dialisis ni. Cuma dialisis ni, saya ingat, kalau kita makan akar kayu macam mana? Dia tanya akar kayu pula lah. Saya kata, Syekh, jangan. Akar kayu ni, you kena tanya doktor. Boleh makan tak akar kayu? Sebab akar kayu ni dia berat. Bila kita minum, buah pinggang dah rosak. Macam mana dia nak bersih, nak tapis tu? Kita minum tongkat Ali kan? Tak payah minum tongkat Ali, minum kopi, Nescafe. You minum Nescafe, Haji kurang minum air, bila kencing bau Nescafe. Bau kan? Itulah dia punya kesan. Dia turun kat kencing. Nasib baik kita ada buah pinggang. Tu Allah jadi buah pinggang ni pelik. Kita tengok orang buat dialisis, dia punya meja, alat nak bersihkan dialisis tu, bukan main besar kan. Tapi buah pinggang kita Allah jadi besar tu. Satu lagi spare. Tu buat kita boleh orang kata apa? Boleh derma satu. Allah hebatnya Allah. Besar tu je. Tapi dia jaga seluruh badan.
Tapi kalau buat dialisis yang Malaysia ni, yang ada sekarang ni, masuk darah, keluar darah, dia ada macam-macam cara lah. Tapi kesan dia pun banyak. Apa-apa pun mesti ada kesan. Jadi itu sebab saya kata dia, tak apalah, Allah uji dia ni. Tapi alhamdulillah dia redha. Dia jenis orang baik, alhamdulillah. Cuma kita doa dia sihat terus lah. Ni pun dia masih lagi bedridden, duduk atas tu lagi lah. Duduk atas. Memang teruk dia kena. Itu sebabnya tuan-tuan, kita nak kata suatu benda tu haram, tak boleh. Nak kata benda tu wajib pun tak boleh. Itu sebabnya fatwa kata harus ambil. Tapi apabila diarah oleh pemimpin untuk ambil, sebagai contoh cikgu-cikgu, diarah suruh ambil. Sebab fikirkan budak-budak. Siapa arah? Kerajaan negeri. Siapa arah? Orang kata apa, Jabatan Pelajaran Malaysia. Maka nak tak nak kita kena ambil. Apa-apa pun kita kena ambil. Sebab apa? Atas arahan pemimpin ketika itu. Jadi tak boleh nak buat apa. Sama macam isu berlaku zaman Umar bin Khattab. Bila berlaku ta'un, semua dilarang masuk dan semua dilarang keluar. Semua ikut. Padahal boleh dia nak masuk. Tak ada hukum yang kata haram masuk. Tapi bila pemimpin kata tak boleh masuk, jadi haram hukum. Itu dipanggil taat kepada arahan pemimpin. Adalah insya-Allah kita doa yang terbaiklah tuan-tuan dan puan atas apa yang berlaku. Cuma baru-baru ni banyaklah nanti tuan-tuan jumpa lah ni. Jadi al-aslu fil asya' al-ibahah, asal pada setiap perkara itu adalah harus. Annal aslu fi ma khalaqa Allah min asya'in wa manafi' huwa al-hil wal ibahah. Asal pada setiap benda itu adalah halal. Tuan-tuan jumpalah apa benda pun nak makan. Kecuali benda tu memang jelas-jelas kata haram. Apa benda? Arak, haram. Tu nanti kita akan bincang nanti. Wala haramun illa ma warada nassun sarih min asy-syari' bi tahrimi. Sehinggalah terdapat dalil yang mengatakan ia haram. Contohlah, nak kata payah. Ni saya cerita betul ni, kita bentang. Contoh, saya bentang depan mufti-mufti. Nak tentukan hukum plasma darah dalam makanan. Kan saya pernah cakap betul-betul, kita buat kajian plasma kan. Dan plasma tu telah difatwakan oleh beberapa buah negeri dah, haram. Jadi kalau lepas ni, kalau orang minta sijil halal, dalam makanan tu ada plasma darah, terus jadi haram. Tak boleh bagi. Sijil halal takkan dapat. Dekat luar negara, plasma darah tu diguna. Bila saya nak bentangkan plasma darah tu, mufti-mufti tanya kenapa nak haramkan, sebab apa dalil dia, dari sudut sainsnya macam mana, apa kesannya bila kita makan plasma. Orang sains datangkan fakta 1, fakta 2, fakta 3, fakta 4. Kita pula datangkan hukum. Okey, berdasarkan fakta-fakta ni, hukum dia daripada makruh kepada haram. Barulah bila semua puas hati, baru jatuh haram. Kajian berapa lama? 3 tahun. Nak jatuhkan satu produk je, kata haram. 1 tahun. Tu sebabnya tuan-tuan, bukan senang. Macam doktor, mufti-mufti dunia haramkan rokok. Rokok, bila orang cakap Yahudi tu, rokok bapak sekali Yahudi yang buat tolong tu, tapi paling laku kat Malaysia ni. Dia kata, okey, ambil vaksin AstraZeneca beku darah. Yang beku darah 0.04. Hak beku sakit apa semua. Rokok 5.4% ke atas. Elok-elok orang hisap. Tapi yang bestnya, bila pergi kat tempat Yahudi pun tak hisap kat tempat orang. Tak hisap langsung. Kalau katakan ada orang ramai, dia takkan hisap depan orang ramai. Takkan ada. Dia orang takkan bagi punya. Dia akan halau pergi tempat smoking area. Itu satu, Yahudi. Pergi Singapura, sama juga. Singapura, tuan-tuan tak boleh hisap rokok senang-senang. Tak boleh. Dia ada smoking area. Tengok, bukan negara Islam, tapi dia punya disiplin dia luar biasa. Itu kadang-kadang kita jangan cakap lah begitu. Yahudi, Facebook Yahudi. Tapi yang buat Facebook tu dia siap bagi tahu dah. Dia kata Facebook bukan untuk mana-mana agama. Boleh semua guna.
Kalau nak boikot, janganlah ni duk kata Yahudi, dia duk dalam Facebook. Bukan main duk komen lah. Tak boleh lah macam tu kan. Sampai peringkat macam tak boleh. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak haramkan satu benda tu mesti kena ada dalil yang kuat. Wa illa fala. Hatta kalau pakai dalil yang dhaif pun tak lepas. Dalil yang tak kuat pun tak dibenarkan. Baik. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Atas muka bumi semua Allah jadikan. Kita nak makan apa? Makan. Kita nak pakai apa? Pakai. Tak salah. Kecuali benda tu memang dilarang. Contoh, pinggan daripada emas. Tu tak boleh. Sebab memang ada hadis Nabi mengharamkan kita makan daripada aniyah minaz zahab. Wal fiddah, termasuk sudu daripada perak. Tak boleh makan. Sebenarnya kata Syekh, wa min huna daqat dairatul muharramat fi syariat al-islamiyyah dayiqan syadida. Sebenarnya benda yang haram ni sikit je. Dalam bab makanan contoh tuan-tuan, boleh kira dengan jari berapa yang diharamkan oleh Islam. Tak banyak. Pakaian, apa jenis pakaian tuan-tuan pakailah. Murah, mahal. Baru ni dekat ada tailor, saya tolong promokan tailor tu kan. Dia ceritalah. Lepas saya promo tu, dia ucap terima kasih. Dia kata terima kasihlah Ustaz. Tailor dekat Ampang. Orang Melayu Islam kita lah. Dia punya projek. Dia orang Islam kita. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata Ustaz terima kasihlah lepas Ustaz apa? Ustaz promo tu, saya dapat customer ramai Alhamdulillah. Antara customer seorang hamba Allah. Dia datang, dia tempah baju. Tuan-tuan tahu apa? Dia sekali tempah RM99,000. Dia kata, saya terkesan bila Dr. Izhar kata, tolong orang Islam. Saya sebelum ni duk buat dengan orang bukan Islam. Saya buat dengan orang bukan Islam, lagi mahal daripada ni saya buat. Jadi saya rasa terkesan, saya nak buat. Dah 2 tahun tak buat baju dia dah. Sekali buat RM99,000. Tuan-tuan, saya kata, apa yang dia buat? RM99,000, banyaknya. Apa ni banyaknya baju? Tak banyak Ustaz. Seluar dia tak mahal. Seluar dia tak banyak. Dia buat satu seluar saja RM5,000. Seluar saja, kain seluar tu RM5,000. Suit sekali dengan suit RM10,000. Dia buat 5 suit dah RM50,000. Yang lain baju. Ada satu baju dia kata baju apa benda dia tunjuk pun saya tak faham. Ni kain Ustaz, kain ni mahal sikit Ustaz. Lengan pendek, harga berapa? Harga dia RM7,000 lebih. Selai. Orang Islam kita kaya, suka lah tuan-tuan. Tapi dia memang kaya betul lah. Dia rumah dia pun dia kata kawasan kita sebut kawasan tu tahu dah. Tapi nak bagi tahu haram tak? Tak haram. Sebab dia mampu. Dan dia pakai dan dia tidak membazir. Yang haram tu bila dia walaupun kaya tapi kasut satu buah rumah. Tak boleh. Kasut satu buah rumah apa hang jual kasut ke? Tak. Saya suka simpan kasut. Lah kasut rosak. Jadi haram. Sebab apa? Tabzir, pembaziran. Walaupun minat tapi jangan sampai membawa kepada pembaziran. Jadi kena tahu tu, hukum tu dia tak boleh pukul semua. Dia ambil satu. Pakaian, nak pakai lah. Yang tak boleh pun dah, kulit babi lah. Tak boleh. Ustaz, saya memang suka betul kulit ni. Kulit babi yang paling best. Tak boleh. Haram pakai. Dan kulit babi sebenarnya paling tahan sebenarnya. Kalau tuan-tuan kaji kan. Sebab saya ni sebenarnya kaji babi. Itu yang ada orang kaji, dia sebut ustaz babi tu, ya lah tu. Nak buat macam mana? Dah memang kat universiti dia tak boleh banyak-banyak. Kat universiti ni kalau you profesor, dia tak boleh profesor. Apa profesor apa? Profesor pengajian Islam. Tak boleh. Umum. Dia nak profesor dalam bidang akidah. Akidah apa? Dia akan detail. Okey. You bahagian apa? Saya bidang politik. Politik apa? Sains politik. Itulah dia. Kalau macam saya fake. Fake apa? Fake makanan dan kepenggunaan consumer. Macam mana nak tentukan hukum? Tu dia saya punya bidang. Jadi tak boleh
Jadi saya kaji benda tu lah. Saya kaji DNA babi, plasma, saya kaji benda-benda pelik-pelik lah berkaitan dengan perubatan. Jadi tuan-tuan dan puan, babi ni kulit dia lagi tahan daripada kulit-kulit lain. Kulit lain. Mazhab Maliki dia boleh pakai. Sebab mazhab Maliki yang haram tu daging saja. Lemak, tulang, apa semua tak ada. Tapi kita kat Malaysia mazhab Syafi'i. Jadi jangan pula balik daripada Morocco, saya mazhab Maliki. Tapi baru duduk 1 tahun dekat Morocco dah jadi mazhab Maliki. Kita kat Malaysia belajar mazhab Syafi'i sampai pandai dulu. Tu pun tak boleh nak pindah-pindah mazhab ni. Kita duduk sedap-sedap nak tukar. Kejap pakai mazhab Hanafi, kejap Maliki, Hambali, apa cerita. Tanya apa dalil hang pakai? Oh, saya tak pakai dalil, saya pegang apa ustaz cakap. Tak boleh. Dia kena ada ilmu. Sebenarnya pakaian apa semua boleh. Apa jenis kulit boleh pakai? Kulit buaya boleh pakai. Kulit buaya. Tak, nak pakai lah. Nak makan buaya? Tak boleh. Tak boleh. Nak makan buaya? Tak boleh. Yang lain nak buatlah. Telur ular pula lah. Tali pinggang kulit ular boleh, tak salah, pakailah. Lembu boleh, kuda boleh, macam-macam tuan-tuan. Apa kulit tak boleh pakai? Semua boleh pakai. Itu sebabnya Allah dah bagi tahu, aku yang jadi atas muka bumi untuk kamu gunakan, kecuali yang Allah haramkan. Sangat mudah. Allah bagi tu cantik, tapi manusia ni dia cari yang haram. Nak kahwin, apa ni, nak buat hubungan antara suami isteri, buat, tapi dengan syarat kahwin, tu je. Tapi orang cari zina. Apa lagi? Allah bagi minum macam-macam jenis air, tapi orang cari arak. Tak percaya, tanyalah teks paling tinggi ya. Arak, genting, tu dia antara yang paling tinggi je tu. Antara dia tinggi, banyak lagi yang tinggi-tinggi, tapi antara yang tinggi itulah. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, orang akan cari juga benda yang sama. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tak pernah terlupa. Bila Allah dah bagi itu halal, halal. Allah dah bagi itu haram, haram. Di antara dua-dua tu ada benda yang syubhah. Syubhah ni kita kena kaji lah. Tu sebab Allah lahirkan manusia ni macam-macam level. Ada level pengkaji, ada level pentadbir, tak sama. Tuan-tuan tengok Allah jadi tu cantik manusia ni, dia macam jari tu. Jari ni mana sama. Ada orang Allah lahirkan, dia sebagai siapa? Sebagai pemimpin. Tu sebab dia boleh mentadbir. Boleh mentadbir. Bagilah jawatan apa dia boleh buat. Mentadbir. Ada orang politik, otak dia politik. Dia cakap semua politik. Pagi lain, petang lain, itu politik. Paling tak boleh percaya langsung. Ini bukan saya cakap, ni kajian ni. Kajian. Paling tak boleh percaya, orang politik. Paling dipercayai doktor. Betul tak? Doktor, tuan-tuan. Apa tu? Kita sakit ni. Doktor sakit gigi lah. Jangan minum air sejuk. Jangan minum air batu. Tak minum kita. Padahal kita ni paling garang sekali. Tapi bila doktor cakap, tak cakap apa. Orang paling percaya sebab doktor ni orang paling percaya. Dia orang buat level, dia buat kajian kan. Tu politik. Ada orang Allah jadikan siapa? Pengkaji, penyelidik. Tu sebab dia ada profesor, ada pakar-pakar penyelidik. Dia kena ada jiwa. Kalau tak jiwa tak boleh buat. Sebab dia kena nak tahu lagi. Dia itu jiwa penyelidik. Ya apa hasilnya? Hasil ni macam tak kuat lah. Macam mana kita nak kuatkan lagi? Kaji lagi. Itu jiwa penyelidik. Dia ada jiwa pendidik. Jiwa pendidik ni dia suka mengajar. Dia kongsi apa yang dia ada, dia kongsi. Itu jiwa pendidik. Dia rasa macam kalau tak kongsi tu rasa dosa besar. Tu dia. Tu pendidik, cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, oh ya Allah. Tak cukup dengan kerja pentadbiran, dia mengajar. Macam mana cikgu-cikgu mengajar? Dia mengajar anak-anak kita, tuan-tuan. Jangan pelekehlah cikgu-cikgu tu. Dia nak ajar anak kita susah. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba masuk dalam jawatan kuasa PIBG tu. Lepas tu, cubalah sekali ambil kelas budak darjah 1, darjah 2. Kalau boleh, silakanlah. Tu cikgu mengajar online, darah naik semua. Tak? Baru ngajar tu gelap semua. Panggil anak murid, seorang tak jawab.
Rupa anak main game dah. Kesian cikgu-cikgu, stres dia orang. Tapi dia dah jiwa mendidik, dia tetap buat. Dia buat lagu lah. Bini saya dia buat PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dia pensyarah USIM. Dia kata nak tarik budak ni kena jadi PhD lah tebal tu. 400 muka surat. Macam mana nak mengajar budak-budak? Ya Allah. Tambah pula dia bidang sains kan. Macam-macam cara. Nak kena jerit, nak kena gelak, nak dalam satu masa dia boleh macam-macam. Nangis. Lepas tu kan dia gelak. Lepas tu dia nyanyi pula. Kalau saya suruh mengajar budak satu, mati terus saya. Tak boleh tuan-tuan. Dia bukan semua level boleh. Itu sebabnya kena hormat guru-guru. Ini tak kita sedap, marah cikgu-cikgu. Saya memang tak setuju betul marah cikgu-cikgu ni. Sebab cikgu-cikgu dah buat kerja macam-macam. Kita tengok dia orang berusaha nak bagi anak kita pandai. Bila anak kita dapat SPM, dapat penuh, wah kita ucap bagus, kamu anak yang bagus, yang belajar rajin. Tak sia-sia. Tapi kau lupa yang mengajar tu cikgu-cikgu. Sebab bila saya bagi speech, kadang-kadang tuan-tuan, bila ke atas kita tengok dia umum pelajar terbaik, bawa. Cikgu-cikgu yang ngajar budak pelajar terbaik semua jaga pintu. Tak? Semua jaga kat pintu, duduk, jaga kawal. Bila habis dapat anugerah, semua pakat keluar ambil gambar. Tak ada pun seorang pergi cari cikgu-cikgu ambil gambar dengan cikgu-cikgu. Yang jadi pendaftar kat luar tu, ambil kehadiran mak bapak datang, anak-anak datang, cikgu-cikgu. Tak ada pun nak ambil gambar dengan cikgu-cikgu. Saya memang suruh anak saya pergi ambil dengan cikgu-cikgu. Jumpa cikgu dekat kedai makan, bagi tahu papa nak belanja, cikgu makan. Saya marah kalau anak saya, kalau dia makan, dia tahu cikgu kat depan, dia tak bagi tahu. Memang saya marah. Macam mana awak anak murid tak pergi tegur cikgu awak? Tak boleh. Itu adab. Al-adabu qabla al-ilm. Adab dulu baru ilmu. Ini kita suruh anak kita belajar ilmu, adab tak ada. Itu yang akhirnya tak ada jiwa. Tonton yang dikasih sekalian. Azan ke? Berapa azan? Sini. 5 minit. 5 minit. Baik tuan-tuan yang dikasih sekalian. Jadi bila Allah dah bagi tahu, Nabi dah bagi tahu, halal tu ada, haram tu ada. Tengah-tengah tu perlu pada kajian. Wa ma rabbuka nasiya, dan Allah tak pernah terlupa. Setiap benda mesti Allah suruh kita buat sesuatu. Mengkaji, menyelidik dan macam-macam lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak buka soalan kepada tuan-tuan. Dan dia ada lagi benda yang akan kita bincang tentang perkara-perkara yang harus. Bukan semua benda harus. Dalam bab ibadat, dia tak boleh harus. Al-aslu fil ibadat at-tawaqquf. Dalam bab ibadat, tuan-tuan tak boleh kata, tak apa. Ada agama pula dah. Ada pendakwah baru, ataupun kita kata dakwaan baru. Dia panggil yang mimpi bukan ni apa? Mimpi masyitah kan? Ini bagus ni, mimpi. Tak boleh. Dia semua bab-bab ibadat perlu dalil. Nanti kita bincang. Itu detail. Tiba-tiba Haji kata, saya dengar ada seorang ustaz tu bagi tahu, dia kata kalau kita nak dapat subuh yang hakiki, sembahyang 4 rakaat subuh. Saya kata apa cerita pula ni? 2 berjemaah dan 2 lagi berseorangan. Jadi nanti Allah pilihlah yang terbaik ada 2. Kotak hang. Mana boleh? Bab-bab ibadat dia tak boleh main macam tu. Dia tak boleh main nak ikut akal, tak boleh. Dia kena ada dalil. Jadi dalil tu nanti kita bincang insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, saya nak buka soalan kalau ada soalan. Ada soalan? Kita akan berhenti isyak. Ini ada live lah. Imam. Oh Imam. Ada ni Patut ada. Oh ada soalan masuk. Soalan live. Imam tanya soalan kan? Ada soalan live. Apa? Soalan live. Siap. Yang saya pun ada kan.
Soalan live daripada Facebook kita, daripada saudara Alim Abdul Rahim. Ustaz, kalau kita ada hobi suka simpan koleksi jam, dikira sebagai membazir ke? Tak dengar. Hobi suka simpan koleksi jam tangan, adakah dikira sebagai membazir? Hobi simpan jam tangan. Jam tangan? Okey. Adakah dikira sebagai membazir? Jam tangan. Jam tangan ni, pakailah sehebat mana pun jam tangan. Jenama Rolex paling mahal sekali atas muka bumi. Tapi janji pukul 9 datang pukul 11.30. Baik kau pakai jenama QQ je. Tak ada faedahnya tu. Jadi sekarang ni ada orang dia hobi simpan jam. Jam ni, kalau ni mainan orang-orang yang ada duit sikit lah. Orang lelaki dia tak boleh nak beli emas. Kan? Jadi dia beli jam. Jadi bila dia beli jam, dia jual. Contoh dia beli Rolex. Rolex 40,000 dia beli. Tapi dia jual balik 80,000. Ni Chinese mainnya ni. Ada setengah ada jam-jam jam ni saya pun tak berapa nak reti juga. Tapi kalau orang yang jenis main jam, dia tahu. Dia ada nilai. Contoh ada dulu dia main Tag Heuer. Dia nama Tag Heuer, beli 3,000. Lepas les dapat 1,500. Lepas tu dia jual balik dapat 4,000. Dia dapat lagi 2-3,000 untung. Itu mainan, tu tak ada masalah. Maknanya dia bukan membazir, tetapi dia ada nilai tambah. Kalau berlaku kematian, anak dia, isteri dia boleh jual dan ada cash money untuk digunakan. Tapi ingat, macam tu saya dimaklumkan, kena ada sijil dia kena simpan, kotak dia pun kena simpan, resit dia pun kena simpan. Baru ada nilai, kalau tidak tak ada. Wallahu alam. Kita bagi laluan azan dan saya jawab satu lagi soalan. Banyak soalan tapi satu je. Hormat waktu Covid. Wallahu alam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ada satu soalan orang minta tolong tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah wallet yang dibuat dari kulit binatang diletak dalam poket ketika solat? Ini pun jadi isu. Bila orang tanya, dia wallet ni, kalau yang diperbuat daripada kulit, kalau ia dibuat daripada babi, hukumnya haram pakai dalam mazhab Syafi'i dan tidak boleh dibawa untuk solat. Tapi kalau wallet-wallet lain, walaupun kulit daripada lembu, unta dan sebagainya, dibolehkan pakai. Kan dia orang kata, Ustaz, ni najis lah sebab apa? Kan terputus daripada binatang, dia ambil daripada binatang. Kulit binatang memang dah ada. Nanti kita akan bincang dalam buku ni, dia akan bincang tentang kulit binatang tu. Nabi suruh guna kulit binatang yang telah yang mati. So kita boleh guna kulit itu untuk solat kerana ia telah disertu. Telah disamak. Jadi dah disertu semua tu, tak ada masalah. Walaupun dia gunakan bahan yang baru. Sebab ada orang tanya, Ustaz, dia hari ni kulit-kulit yang kita pakai macam kulit ni kan, dia dah buat, dia sertu, dia tak guna yang Nabi guna dulu. Dulu Nabi gunakan kulit delima. Itu zaman dulu punya teknologi. Zaman sekarang teknologi dah berubah. Maka selagi mana dia boleh hilangkan kekotoran tu dan boleh bersihkan kulit tu, maka ia suci insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu, sebab nanti kan kita akan jumpa lagi macam-macam isu dalam buku ini. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan perempuan nak beli buku, boleh cari buku tu dekat kedai-kedai. Beli Shopee boleh. Buku dia tulis Halal Haram Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Belilah. Nanti kita datang baca satu-satu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna.